Allahumma salli wa sallim wa barik ala ulana Muhammad wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma sya'u wa Allah. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yudriku biha ahlus samawati wa ahlul ardh wa kulli shay'in huwa fi 'ilmika ka'inun wa qad kana uqaddimu ilaika baina yaday dhalika kulli. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya sayyidana ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi an yakshifa 'anka sadra wa sadra. Allahumma nawwir qalbi bi nur ma'rifatika wa hidayatika hatta a'ma wa la yarham. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi 'ilmihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kitab kita pada muka surat 29 tu. Pada perenggan yang kedua daripada bawah, ketahui olehmu bahawasanya berdusta itu haram. Kat situ rasanya kita berhenti dulu. Betulkah? Bismillahirrahmanirrahim. Kita duduk pada tajuk syarhul kalam dia panggil. Sangat suka berkata-kata. Ini setengah daripada sifat mazmumah. Yang terdahulunya sifat mazmumah yang pertamanya iaitu syarhul ta'am, sangat loba pada makan, sangat suka makan. Itu setengah daripada sifat hati itu. Hati sangat suka pada makan. Yang ni sifat mazmumah yang kedua, loba pada berkata-kata, sangat suka berkata-kata. Jadi sebagaimana yang dulu yang kita kata, sifat mazmumah ini adalah sifat hati. Sebagaimana sifat mahmudah juga sifat hati dia panggil. Hati ini satu anggota badan yang ada pada tubuh kita, yang mana kedudukan dia duduk pada dekat jantung kita ni, sebelah daripada lampu gigi susu kita ni. Dia ada jantung, disitulah kedudukan bagi hatinya, rumah dia situ. Yang dimaksudkan dengan hati di sini adalah tempat bagi tumpuan roh, tempat bagi tumpuan roh, tempat bagi tumpuan nafsu, tempat bagi tumpuan akal. Akal, nafsu, roh itu adalah makna yang satu saja, benda yang sama. Kita kata akal tu apabila hati kita cenderung kepada benda baik, kita kata akal lah, sebab dia pada akal. Ataupun akal ini tempat asal bagi suatu pemikiran ataupun pegangan. Pegangan hati kita pegang satu-satu perkara itu dengan hati. Hati itu dia ada satu baca indah yang nama dia akal. Kita kata pegang dengan hati, pegang dengan hati. Sebenarnya nama bagi tempat asal pegangan itu dia panggil akal. Sebab apa-apa yang kita pegang itu, dia itu diterima daripada otak kita ni. Suatu yang kita terima pada otak kita ataupun kita
terima, kita tolak dia tu, itu berdasarkan kepada pemikiran akal. Pemikiran akal. Mana tempat terima, tempat tolaknya sebenarnya duduk pada hati. Kalau hati terima, hati tolak, kita kata begitu. Jadi akal, roh, nafsu itu benda sama saja. Nafsunya apabila kita tengok dia tak baik, kita katalah ini kerja nafsu ni. Padahal istilah ulamanya, nafsu ada dua, sama ada baik ataupun tidak. Nafsu mazmumah dengan nafsu mahmudah, benda yang sama saja. Jadi kitab ni yang kita belajar asalnya, permulaan bagi kita belajar, kita belajar kena anggota tujuh anggota. Matanya, telinganya, hidungnya, kemudian tangannya, kakinya, perutnya, farasnya, dan akal, dan hati. Itu awal-awal dulu dia susun begitu. Tuan musannif susun yang pertama sekali berkait dengan nak belajar tasawuf, kena kenal anggota tujuh ni. Sebab apa kena kenal anggota tujuh? Sebab anggota tujuh inilah tempat masuk dosa dan juga tempat masuk bagi pahalanya. Melalui anggota tujuh inilah masuk pahala dan juga masuk dosa. Tapi apa hak paling besar sekalinya dari segi anggota tu, dia letak dekat hujung sekali yang ketujuh, iaitu hati. Anggota yang akhir sekali dia letaknya hati. Padahal hati itulah anggota yang paling penting. Dia letak dekat hujung sekali. Sebab apa? Dia kata hati itu umpama raja. Tengok ambil batuk. Dia kata hati itu umpama raja. Jadi anggota-anggota lain itu umpama rakyat saja. Kalau raja itu baik, nescaya rakyat-rakyat dia pun akan jadi baik. Kalau raja itu jahat, nescaya rakyat pun jahat juga. Jadi dari segi baik dan juga buruk raja ini, dia mempengaruhi bagi rakyat dia, sama ada mata kah, sama ada mulut kah, sama ada telinga kah, sama ada hidung kah, sama ada kaki kah, dia akan mempengaruhi berlaku. Jadi daripada hati inilah keluar pula sifat-sifat yang jahat tadi. Apabila banyak masuknya dosa, jadi keluar sifat jahat pada hati itu. Dia panggil sifat mazmumah. Kalau banyak masuk pahala daripada anggota-anggota tu, nanti akan keluar daripada hati tadi sifat mahmudah. Dia sifat dia begitu. Jadi kalau kita tengok orang yang nafsu dia baik, dia sifatnya sifat baik, nescaya tingkah laku dia pun baik juga. Tingkah laku dia baik. Kalau seorang tu kita tengok orangnya tingkah laku dia tu jahat, nescaya kita akan tengok hasil daripada kelakuan dia pun jahat juga. Sebab di situlah tempat asal bagi hati itu bersifat. Dia tidak ada kata hati aku baik walaupun aku curi. Tak ada istilah tu. Walaupun aku buka aurat kau, tak pakai tudung kau, tapi hati aku baik, tak ada gitu. Dia tak ada istilah. Istilah begitu tak ada. Sebab hasil daripada anggota badan inilah yang menyebabkan bagi hati itu dia nak corok macam mana, sifat mana. Begitu keadaannya. Jadi sifat baik dan sifat buruk ni pula, dia dua benda yang bertentangnya. Dia macam mana seorang itu boleh bersifat baik, dan macam mana seorang itu boleh bersifat buruk.
Dia hati ini dia umpama macam bekah. Kita kata macam apa kita kata ni? Makuk lah, makuk. Jadi apa yang dia isi dalam tu? Jadi kalau isi benda yang buruk dalam makuk tadi, kalau penuh benda yang buruk tu, maknanya semuanya akan lahir sifat-sifat yang buruk. Kalau banyak sangat dosa masuk, tak ada langsung pahala. Jadi atas kadar mana benda yang kita isi dalam makuk tadi, itulah dia sifat yang akan keluar pada hati kita. Yang biasa saya buat misalnya, iaitu macam cermin tu. Hati itu umpama cermin. Jadi kalaulah cermin itu kotor belaka, nescaya tak akan nampak muka kita dalam cermin itu. Jadi kadar bersih ataupun kotor cermin tadi, kadar itulah yang dia boleh serap cahaya. Jadi cermin kita kalau kotor sangat, berdebu sangat, dia tak boleh nak serap nol cahaya tu. Nak tengok muka tak boleh lah. Cermin tu tak ada guna lah. Tapi kalau kadar cermin tu dia punya kotor dia, kita kata 90% kotor, 10% lagi bersih. Jadi akan keluar daripada hati kita tadi 90% daripada sifat kotor, hanya 10% saja yang sifat bersihnya akan keluar. Jadi kalau kita tengok orang itu kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik, maknanya ada pada hati dia kesan buruk tu ada, dan kesan jahat tu ada juga. Buruk dengan baik tu ada. Atas kadar mana? Atas kadar yang mana hak paling besar, maka hak tu lah sifat yang akan jadi menyerlah bagi orang tadi. Kalau dia kata buruk tu dalam buruk, ataupun kita kata kadar bagi debu yang ada pada cermin tadi, kita kata 70%, maknanya 70% lah sifat yang buruk akan timbul pada orang tadi, dan 30% lagi akan timbul sifat-sifat molek pada orang itu. Misalnya kita kata seorang ini orang yang takabur, ada bagi dia sifat takabur. Apabila kuat sifat takabur tu, nescaya tak ada bagi dia sifat tawaduk, rendah diri. Tak ada dah. Tapi kalau takabur ada dalam hati dia 70%, nescaya akan ada lagi 30% tu tawaduk, ada lagi. Itu qadar dia. Jadi yang kita baca sifat-sifat sama ada mazmumah ke ataupun mahmudah, itu sebenarnya hasil daripada apa yang kita biarkan hati kita tu terdedah pada apa. Jadi kalau terdedah pada dosa, berkarat hati kita tu banyak. Jadi keluarlah daripada hati kita arahan dan juga sifat-sifat yang tidak molek. Umpama tadi yang kita kata suka bercakap. Suka bercakap ini setengah daripada sifat mazmumah. Sebab apa? Orang ni keadaan dia suka bercakap, tidak suka sangat duduk senyap diam. Suka bercakap ni dia lawan bagi tafakur. Orang duduk diam, duduk merenung alam, duduk ingat pada Tuhan, cari cara untuk ingat pada Tuhan. Kalau orang ni keadaan dia suka bercakap, jadi tafakur tu akan jadi kurang. Itulah yang kita baca banyak-banyak sifat mahmudah ke sifat mazmumah ke,
Itu asal dia, punca dia daripada situlah, untuk kita boleh faham, supaya kita ni boleh ambil faedah. Macam mana ni aku nak buat macam mana dengan hati ni. Suka sangat cakap, suka sangat makan, suka sangat takabur ni tinggi sangat. Macam mana kita nak buat? Kita tahu jalan dia, barulah kita cari. Kita tahu penyakit, kita tahu asal pada penyakit, kita baru kita cari obat. Kalau tak tahu penyakit apa ni, tak tahu, nak cari obat macam mana, nak sembuh macam mana. Dia bukan boleh ikut suka makan saja. Kalau sakit jantung makan Panadol tak jadi, darah tinggi makan Panadol tak jadi, bukan ubat dia tu. Kena cari ubat-ubat sesuai dengan dia. Ketahui olehmu bahawasanya berdusta itu, ini setengah daripada perkataan yang tak ada munafaat di akhirat, bahkan boleh jadi mudarat. Mudarat bukan setakat dunia, akhirat juga. Dengan sebab suka bercakap ini, kadang-kadang boleh bawa kepada dusta. Ketahui olehmu bahawasanya berdusta itu menipu, haram, hukum dia haram, melainkan kerana sangat berhajat kepadanya, melainkan tempat-tempat yang perlu dan dibenarkan oleh syarak. Syarak benar. Berhajat tu maknanya tempat yang dibenarkan oleh syarak lah. Kalau syarak kata ini boleh, baru kita kata benda tu sangat berhajat kepadanya. Kalau kita ni sangat berhajat kepada benda dosa yang syarak tak bagi, tak boleh juga. Seperti mana apabila sangat berhajat, maknanya perkara yang dibenarkan oleh syarak, seperti berdusta pada peperangan. Berdusta pada peperangan ini situasi perang. Nabi kata al-harbu khid'ah. Nabi kata peperangan itu penuh dengan tipu daya strategi. Dan berdusta kerana mendamaikan orang yang berkelahi. Orang duk bergaduh, kita berdusta. Duk A dengan B ni bergaduh, kita pergi pada A, sebenarnya B tu nak sangat baik dengan mu ni, tapi mu ni nampak baik sangat ni, tak senyum langsung ni. Senyum kat sikit. Kita pergi dekat A pula. Kita pergi dekat B, kita kata ni sebenarnya suka sangat pada mu ni, nak sangat baik dengan kamu ni, tapi kamu ni jenis tak boleh seleh sikit, mengamuk selalu. Seleh gapo tahu seleh tu, tak boleh nak itu sikit, marah lah. Kita kata hak ni pun sebenarnya nak baik, lama-lama dia akan baik, padahal dua-dua tu tak sebaik belakang. Padahal hak asalnya, tapi dengan sebab kita duk hak ni, kita kata baik, hak ni kita baik, lama-lama dia cuba saling malu, lama-lama salah lah. Tapi kata kalau orang tu nak bergaduh, tak boleh lebih daripada 3 hari. Orang Islam sama Islam. 3 hari saja. Kalau nak bergaduh boleh 3 hari, kena berdamai. Ayah jara akhahu fawqa salasi layalin, 3 malam. Fayaltaqiyani
apabila kedua-duanya berjumpa, fayu'ridu hadha, hak ni paling belakang, fayu'ridu hadha, hak ni pun paling belakang juga. Wa khairahuma, Nabi kata yang paling baik antara orang bergaduh tadi, alladhi yabda'u bisalam, yang mula-mula sekali tegur bagi salam. Nabi kata la yahillu li muslimin, tidak halal, mana tak boleh, haram. Kalau nak bergaduh lebih daripada 3 hari tak boleh. 2 hari tak apa lagi. Untuk bagi tempoh bertenang. Tempoh bertenang, fikir je dulu. Betul tak aku buat sebenarnya? Betul ke tak? Ada lagi maknanya Islam bagi tempoh nak bertenang, nak fikir. Tapi kalau dah sampai 3 hari pun nak fikir lagi, dosa. Cukuplah dengan 3 hari tu, dah bagi tempoh bertenang, dah bagi tempoh tu nak fikir molek-molek semua. Dan berdusta suami tatkala engkau ia di hadapan isterinya. Ini orang bergaduh suami isteri ini. Bahawa ada madunya lebih kasih kepadanya. Ini hal bagi orang menikah dua. Mana boleh madu, dia kata baik sama baik. Hak ni marah hak ni. Bini tua marah ke bini muda marah ke bini tua. Jadi suami pun macam mana nak cari jalan ni? Dia cari jalan untuk dua orang ni baik. Dia buatlah macam mana sekalipun. Dia bagi makanan rumah bini tua, kata ni bini muda mak stok ni. Padahal dia beli kedai. Tak saya makan, makan lah kata. Marah mula-mula. Esok mari pula. Ni dia masak pula ni. Jangan pecah rahsia lah. Okey, kita bawa kedai dia beli. Rasa mesti sama. Kena pandai. Dan apabila harus berdusta, maka yang lebih baik bahawa memakai ia akan tauriyah. Tauriyah ini perkataan yang mengandungi dua makna yang berbeza. Kalau nak dusta juga, lebih baik jangan dusta secara direct. Ni syarat. Dia nak elok supaya kita ni tak termasuk dalam bab dusta. Dusta ini ialah perkataan yang kita bawa itu berlawanan dengan wakil, itu makna dusta. Berlainan dengan apa hak sebenar, itu makna dusta. Syarak kata, dengan sebab dusta ini perkara yang tidak molek, lebih baik kamu guna perkataan yang satu perkataan ada dua makna. Satu perkataan ada dua makna. Tauriyah ni maknanya kita sembunyikan makna hak sebenar, kita timbulkan makna hak tidak sebenar. Dia perkataan sama, tapi ada dua makna. Dan iaitu menyebut ia akan perkataan yang ada baginya dua makna. Tadi bagi orang yang belajar balaghah, dia tahulah ini antara ilmu badik dia panggil. Orang yang belajar balaghah dalam sastra Arab, dalam bab balaghah tu, dia ilmu yang berkait dengan perkataan, kajian berkait dengan perkataan bahasa Arab. Dia ada datang dengan perkataan yang sebenar makna dia, ada perkataan yang tidak sebenar makna dia. Kalau bab perkataan sebenar atau tidak sebenar, dia panggil di dalam bab, dia panggil bab ilmu badik. Dia panggil muhassinah.
muhassinat ma'nawiyah dengan muhassinat lafziyah. Kita memperelokkan. Orang Arab dulu dia mari perkataan-perkataan yang comel-comel makna dia untuk nak supaya syair dia molek, supaya perkataan dia tu orang dengar tu seronok. Dia mari dia sengaja buat mari perkataan-perkataan yang molek-molek. Jadi setengah daripada ilmu badiah ni dia ada muhassinat maknawiyah dia, antaranya ilmu tauriyah dia panggil. Kita buat mari perkataan menyebut perkataan yang ada baginya dua makna. Satu makna yang hampir, yang sebenar. Satu makna lagi yang jauh, bukan maksud itu. Maka menghendaki ia akan makna yang jauh itu ada dua makna. Satu perkataan ada dua makna. Satu makna yang jauh, satu makna yang sebenar. Jadi apabila kita nak guna tu, kita tak guna yang makna sebenar dia, kita guna makna yang tidak sebenar. Dia tidak panggil sebagai, ini setengah daripada helah ulama supaya tidak kita kata menipu. Tidak kata menipu. Itu tujuan dia bagi orang yang nak helah tentang tak nak terkena bagi dia sifat dusta tu. Mari perkataan yang ada padanya tauriyah. Satu perkataan ada dua makna. Macam cerita Nabi kita SAW apabila dia nak bincang dengan sahabat tentang strategi perang. Jadi sahabat dia tahu tentang Nabi ini, dia akan bercakap. Kalau strategi perang dia bercakap, makna dia berlawanan. Makna dia berlawanan. Kalau Nabi kata kita akan berhenti di sini, maknanya kita tak berhenti di sini. Itu bagi sahabat-sahabat yang faham, bagi ahli-ahli perang lah. Supaya perkataan tu tidak didengar oleh musuh dan musuh curi maklumat dan boleh bawa bahaya kepada orang Islam. Kataan Nabi banyak kalau dalam medan perang dia guna tauriyah. Ada pun mengupat, maka iaitu menyebut. Mengupat ni dengan mulut juga ni, banyak bercakap. Sifat yang hasil daripada mulut belakang ni. Ada pun mengupat, maka iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia. Itu makna mengupat. Mengupat ni kita sebut perkataan, kita sebut perihal bagi saudara kita. Kalau dia dengar dia marah, dengan perkataan yang benci dia akan dia makna marah. Kalau orang ini dengar, jika mendengar ia akan dia, itu makna mengupat. Ini kita bercakap sebelah belakang. Kita beritahu pada orang, kita bercakap tentang satu orang di sebelah belakang dia. Kalau dia dengar tu dia marah, itu makna mengupat. Sekalipun engkau benar, walaupun benar, dia kata, oh, si A ni kalau nak tahu kan, belakang dia penuh kurang. Padahal memang ada kurang betul pun, benar. Tetapi A akan marah, apa nak buka air akunya. Jadi kalau dia dengar tu dia marah, itu maknanya orang ni mengupak, panggil mengupak orang.
Dan ini dosa besar juga ni. Mengupah ni. Walaupun kita bercakap itu perkara yang benar sekalipun, kalau kita berdusta lagi teruk. Kedua-duanya nama mengupah belaka, sama ada benar ke ataupun tak benar ke. Selagi orang itu kalau dia dengar perkataan kita tu dia marah, tu makna mengupah. Setengah orang kata, wah aku ni baik, sebab kalau aku nak marah, aku kata depan orang selalu. Dia kata, aku tak mengupah dah, aku kata depan orang selalu. Jangan. Dia ingat itu baik. Kedua-duanya, kalau kita kata belakang, itu orang panggil mengupah. Kalau kita kata depan, orang panggil keji. Mengeji orang. Kedua-duanya tidak boleh. Sama ada engkau sebut akan kekurangan pada dirinya, apa yang ada kekurangan pada diri dia, jadi tubuh bau ke, orang setengah daripada orang tubuh bau. Tapi kalau kita tidak cakap depan orang, kita kata pada orang itu sendiri, ni kena cari ubat ni, kena mandi bunga ni. Kita kata pada orang itu sendiri, ni kena mandi bunga ni, tubuh ni bau kuat sangat ni. Bolehlah makan bawang, kau makan apa kau kena tahan dulu, ataupun cari ubat mana-mana. Kalau kita berkata dengan dia itu, kita panggil nasihat. Kalau kita kata pada orang itu untuk kebaikan dia, dia panggil nasihat. Untuk kebaikan dia, dia tak panggil mengupah. Kalau kita bercakap pada orang lain tentang keburukan orang, itu baru orang panggil mengupah. Atau pada akalnya, ini lemah akal dia, bodoh tu, budak tu bodoh, tak cerdik mana ke apa ke. Kita ada tohmah pada akal dia. Atau pada perbuatannya, perbuatan orang tu, kita keji perbuatan orang. Atau pada perkataannya, atau pada kainnya, atau pada lainnya. Apa-apa sahaja kita bercakap tentang orang, tentang keburukan orang, belakang Tuhan dia, itu dia panggil sebagai mengupah. Telah berfirman Allah Ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Artinya, dan jangan mengubah oleh setengah kamu akan setengah-setengah. Jangan, Tuhan tak bagi kita mengubah pada orang lain, tak boleh. Adakah kasih suka seorang kamu memakan daging saudaranya yang mati? Maka benci kamu akan dia. Nescaya kamu benci, kamu tak suka. Tak ada orang suka makan daging saudara dia hak mati. Hak hidup pun tak makan, hak mati lagi lah. Jadi umpama mengubah itu, kita makan daging saudara kita hak mati tu. Ini yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Yang apabila seorang antaranya sahabat dia duk puji seorang perempuan ni, dia kata orang ni baiknya, tiap-tiap hari puasanya, bangun semayanya, bagusnya dia. Nabi kata orang itu tidak puasa. Betul lah, hari itu orang tua tu puasa. Nabi kata orang itu tak puasa pun. Dia kata, macam mana ya Rasulullah, orang ni senantiasa lazimi puasa. Nabi kata, cuba awak pergi satu bekas, suruh orang tua tu, orang perempuan ni mutah. Jadi siapa bawa bekas tadi, dia suruh orang perempuan tu mutah. Padahal dia puasa, nak mutah macam mana? Tiba-tiba dia buat mutah tu,
keluar daging. Keluar daging. Rasulullah kata itu hasil daripada dia mengopak saudara dia tu. Tak puasa lah, makan daging saudara dia sendiri. Itu puasa apa gitu. Pada zaman Nabi terang benda itu sebab itu hasil daripada mukjizat Nabi sendiri. Kita orang yang akhir-akhir ni hanya boleh dengar tentang mukjizat dan juga boleh ambil faedah tentang cerita-cerita zaman Rasulullah SAW. Nak boleh ada benda tu semula payah dah. Payah nak berlaku lah. Dan sabda Nabi SAW, iyyakum wal ghibata fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaifa? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Artinya jauhkan oleh kamu akan diri kamu, jaga-jaga, Nabi kata, dan takut oleh kamu akan mengumpat. Jaga-jaga diri kamu jangan terkena perkara yang bahaya, termasuklah mengumpat. Nabi kata jangan, kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada zinanya, lebih teruk, lebih besar dosanya daripada zina. Nabi kata. Dikatakan bagi Rasulullah SAW, betapa macam mana tu boleh jadi teruk sangat. Mengumpat ni lebih teruk daripada berzina. Padahal berzina tu berzina tu maknanya kena hudud lagi, sedangkan mengumpat tak kena hudud ni. Tapi Nabi kata mengumpat lebih besar lagi dosa dia daripada zina. Artinya, kerana apa mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina? Bersabda ya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang laki-laki itu terkadang berzina ya. Maknanya mungkin terkena bagi dia dosa zina dan taubat ya, maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Maknanya iaitu hak dengan Allah Ta'ala. Ini dosa dengan Allah Ta'ala. Apabila dia minta ampun dengan Allah Ta'ala, saya Allah Ta'ala ampun. Orang yang buat dosa banyak mana sekalipun, kalau dia minta ampun dengan Allah Ta'ala, saya Allah Ta'ala akan ampun dosa dia. Tak ada dosa ini yang Tuhan tidak ampun, tak ada. Sebelum daripada mati lah, lepas pada mati tak ada dah lah. Dan bahawasanya orang yang mengumpat itu tiada diampuni baginya dosa dia tadi, hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya. Dia nak bayar lebih besar lagi dosa mengumpat daripada dosa zina tu. Sebab kalau mengumpat, kita nak minta maaf dengan Tuhan, astagfirullahaladzim, tak jadi, tak boleh begitu. Sebab dosa kita tu kena dengan orang. Kalau dosa berzina, kena dengan hukum Tuhan. Kalau dia minta ampun dengan Allah Ta'ala, jadi Tuhan ampun. Tetapi mengumpat ini sabit dosa dia dengan makhluk Tuhan. Jadi dia kena pergi mengadap orang yang dia umpat tadi, dia kena minta maaf. Minta maaf lah, mari sehari aku duk mengupakmu, aku duk kata pian. Dia kena royak. So itu kalau bab dosa ni dia ada 3 bahagian. Bab dosa, satu dosa dengan sebab kita langgar perintah Tuhan,
benda yang Tuhan suruh, kewajipan yang Tuhan suruh kita tak buat, itu satu bahagian dosa. Jadi apabila yang berkait dengan kewajipan tu, jadi kita kena qada. Kalau kita nak minta maaf dengan Tuhan, kena qada. Kalau terlepas sembahyang zuhur misalnya, jadi tak boleh kita setakat astagfirullahalazim astagfirullahalazim, tak jadi. Dia kena qada, baru boleh apa daripada Allah Taala. Itu hak bagi perkara wajib. Yang keduanya dosa dengan sebab kita langgar perintah Tuhan. Tuhan kata jangan tercuri. Misalnya. Itu yang kedua, langgar perintah Tuhan. Yang ketiga dia dosa dengan makhluk. Ini dosa paling bahaya tu. Dosa yang pertama dengan kedua tu, itu dosa dengan hak Tuhan itu, mungkin boleh lepas. Boleh lepas dan mudah untuk kita minta ampun dengan Tuhan. Jadi dosa yang ketiga dengan makhluk ini yang payah ni. Jadi kalau kita mengikut bagi mazhab kita Imam Syafi'i, tak boleh untuk nak umum, tak boleh. Sampai hari raya minta maaf lah ujung kaki ujung rambut. Padahal 2-3 ekor lembu dia curi lembu orang ni. Tak boleh, tak sapa gitu. Bukan maknanya tak dibenarkan untuk nak kata minta maaf tu, tidak. Tetapi nak kepada selesai hutang kita dengan orang tu, nak kena bayar ni hutang ni, aku nak bayar hutang ni, hutang ni. Akulah curi lembumu masa korban tu, hak hilang tu. Cari tu ada cari lembu dia tak jumpa mana. Jadi kena bayar satu baru lepas mengikut bagi mazhab Syafi'i begitu. Kalau mazhab Imam Malik itu umum, tak apa dah bagi dia. Minta maaf lah daripada hujung rambut hingga hujung kaki. Itu tak apa. Tapi mazhab itu tak boleh. Kena sebut satu. Jadi macam mana pula kalau bahaya dia? Kalau sebut bahaya dia. Akulah hak mengitar bini malam tu, hak terkejut tu. Habislah. Parah lah. Jadi ulama dia buat helah. Ada beberapa helah. Kalau dalam keadaan bahaya, ada helah dia, cara dia. Kalau orang ni dah mati dah, ada cara dia. Kalau orang ni dah pindah tempat tak jumpa dah, ada cara dia. Helah ulama, maknanya ulama buat helah untuk nak dapat pengampunan di akhirat esok. Itu makna helah. Helah tu supaya kita buat suatu benda yang mana akhirat esok dia tak tuntut. Itu makna helah. Bukan makna tipu, tidak. Itu Imam Ghazali dia sebut dalam kitab Minhaj dia tentang cara nak taubat. Ada dua bukit kedua dia panggil Aqabatut Taubah. Bukit kedua yang mana seorang itu kena lalu untuk nak buat amal yang betul-betul diterima oleh Allah Ta'ala. Bukit yang pertama dia kena cari ilmu dulu. Bukit ilmu, Aqabatul Ilmi. Cari ilmu dulu kalau nak buat amal. Yang kedua ialah kena taubat. Taubat dulu. Sebab mungkin sebelum daripada dia sedar kepentingan ataupun keperluan dia buat amal, sebelum tu dia ada buat dosa dengan Tuhan. Jadi kena taubat dulu. Tak boleh nak masuk dalam buat amal terus, melainkan kena bersih dulu. Nak masuk menghadap raja, nak kena bersih pakaian, nak kena bersih tubuh, nak kena bersih. Itu dia panggil Aqabatut Taubah dalam kitab Minhajul Abidin. Panjang dia syarah bahagian taubat tu.
dan menilik oleh Nabi SAW ke dalam api neraka pada malam Mi'raj. Kita berhenti setakat ini dulu. Nanti kita akan sambung balik perkataan ini yang masih lagi kita bicara tentang syarhul kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ada soalan kah? Allah subhanahu wa ta'ala alam ma'una syaitan rajim. اللهم اجعلنا من العلماء الشاكرين والصالحين والصابرين والمتقين. اللهم انا نسالك تعجيل عافيتك وصبرا على بليتك وأعوذ بك من الدنيا الى رحمتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأهلنا ولجميع المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وصلى الله وسلم